Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan, salam madani semua. Bertemu kembali dalam channel ini pada pagi ini bersama saya yang akan kongsikan kepada Anda semua berita terkini berkaitan dengan politik yang sedang hangat diperkatakan saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum ini kita sudah mengetahui berkaitan dengan kehangatannya pemecatan dan juga penggantungan beberapa ahli UMNO yang telah dibuat oleh MKT, ya, yaitu Majelis Kerja Tertinggi UMNO. Dan kali ini apa yang saya ingin kongsi kepada Anda semua adalah sebelum ini kita tidak pernah mendengar ataupun satu kenyataan daripada bekas Perdana Menteri dan juga naib Presiden, sebelum ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Dan kali ini dia buka mulut ataupun dia sudah memberikan satu kenyataan berkaitan dengan pemecatan dan juga penggantungan beberapa ahli UMNO. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada kali ini, di mana Ismail Sabri tidak setuju dengan penggantungan ahli dan dakwa proses buat keputusan ada kecacatan yang nyata, kata beliau. Naib Presiden UMNO Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob tidak bersetuju tindakan pemecatan dan juga penggantungan beberapa pemimpin parti itu atas alasan ia dibuat dengan tidak mematuhi proses perundangan parti. Dan bekas Perdana Menteri itu juga berkata pemecatan dan juga penggantungan keahlian tersebut juga bertentangan dengan prinsip neutral justice seperti hak membela diri. Dalam isu itu juga beliau mengemukakan 5 sebab, yaitu mengapa tidak bersetuju dengan keputusan tersebut seperti disiarkan dalam laman Facebook beliau semalam. Di mana yang pertama adalah tiada surat tunjuk sebab bagi yang dituduh mengetahui pertuduhan terhadap mereka. Dan yang kedua adalah tiada ruang menjawab pertuduhan melalui surat tunjuk sebab tersebut. Ketiga, jika yang menuduh tidak puas hati, maka yang dituduh perlu dirujuk kepada pendengaran dalam jawatan kuasa disiplin bagi mempertahankan diri. Beliau boleh membuat saksi, tuduhan perlu dibuktikan. Dan jika jawatan kuasa disiplin mendapati yang dituduh bersalah ataupun sebaliknya, maka jawatan kuasa disiplin perlu memberi cadangan kepada jawatan kuasa pengurusan UMNO. Kelima, jawatan kuasa pengurusan UMNO perlu berbincang dan membawa cadangan ke MT untuk keputusan, namun proses itu tidak dilaksanakan. Dan dia juga berkata, saya dimaklumkan jawatan kuasa disiplin tidak pernah menasihatkan Presiden untuk sebarang tindakan, namun hanya memaklumkan tentang terdapat laporan dibuat terhadap yang dituduh. Maka saya menyatakan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut karena terdapat kecacatan nyata dalam proses membuat keputusan memecat dan menggantung mereka. Dan sebagai sebuah parti yang bertamadun, UMNO mesti dilihat terus dalam membuat sebarang tindakan, katanya yang juga ahli parlimen bara itu. Dan terdahulu bekas Ketua Pemuda UMNO Heri Jamaluddin dan juga bekas pengurusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar dipecat daripada UMNO berikutan pelanggaran disiplin sewaktu PRU 15 lepas. Dan selain itu juga beberapa pemimpin lain turut digantung selama 6 tahun, termasuklah ahli parlimen Sembarong Datuk Sri Hisamuddin Tun Husin, bekas Ketua Penerangan UMNO Syaril Sufian Hamdan, bekas ahli parlimen Jempoh Datuk Saleh Muhammad Sarif, dan juga Ketua Bahagian Tebarau Datuk Mozlan Bujang. Itu adalah nama-nama yang telah dipecat dan digantung keahlian dalam UMNO selama 6 tahun. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah mendengar berkaitan dengan kenyataan daripada Ismail Sabri Yaakob, di mana dia tidak bersetuju dengan pemecatan dan penggantungan ahli UMNO yang lain, yang mana tidak mengikut prosedur ataupun tidak mengikut proses yang betul dan mempunyai kecacatan yang nyata, kata beliau, di mana beberapa faktor-faktor ataupun dia telah mengemukakan 5 sebab mengapa tidak bersetuju dengan keputusan MKT itu, di mana seperti mana yang saya katakan,
Yang pertama itu adalah tiada surat tunjuk sebab yang dituduh mengetahui pertuduhan terhadap mereka, kata beliau. Nah, yang kedua, tiada ruang menjawab pertuduhan melalui surat tunjuk sebab tersebut. Dan apabila Majelis Kerja Tertinggi UMNO itu telah berlangsung, timbullah pemecatan dan juga penggantungan tanpa diselidik terlebih dahulu, dan dia juga memberitahu jika yang menuduh tidak puas hati maka yang dituduh perlu dirujuk kepada pendengaran dalam jabatan kuasa disiplin bagi mempertahankan diri, dan beliau boleh membuat saksi tuduhan perlu dibuat, kata Ismail Sabri Yaakob. Dan dia juga menyatakan jika jabatan kuasa disiplin mendapati yang dituduh bersalah ataupun sebaliknya, maka jabatan kuasa disiplin perlu memberi cadangan kepada jabatan kuasa pengurusan UMNO. Dan jabatan kuasa pengurusan UMNO perlu berbincang dan membawa cadangan ke majelis tertinggi untuk keputusan, namun proses itu tidak dilaksanakan, kata beliau. Dan nama-nama dan juga ahli-ahli telah dipecat serta-merta tanpa usul periksa ataupun melalui proses-proses yang betul, kata Ismail Sabri Yaakob. Dia juga memaklumkan bahwa jabatan kuasa disiplin tidak pernah menasihatkan presiden untuk sebarang tindakan, namun hanya memaklumkan tentang terdapat laporan dibuat terhadap yang tertuduh. Dan maka Ismail Sabri Yaakob menyatakan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut karena terdapat kecacatan nyata dalam proses membuat keputusan memecat dan juga menggantung ahli-ahli yang lain. Dan sebagai sebuah partai yang bertamadun, kata Ismail Sabri Yaakob, UMNO mesti dilihat tulus dalam membuat sebarang tindakan dan keputusan yang boleh memberi kepuasan kepada seluruh ahli UMNO, khususnya, kata ahli parlemen Bora itu. Dan terdahulu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan bekas pengurusi perhubungan UMNO Selangor Tan Sri No Omar dipecat daripada UMNO berikutan pelanggaran disiplin sewaktu PRU 15, yang mana Khairi Jamaluddin juga melanggar pelanggaran disiplin partai pada PRU 15, yang mana beliau telah berkempen dan ingin menjatuhkan UMNO itu sendiri, dan juga begitu juga dengan No Omar yang menyatakan ingin barisan nasional kalah pada PRU 15. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja berita terkini yang saya ingin dapat kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan politik dalam negara ini. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini. Tolong subscribe channel ini, bantu saya untuk kembangkan channel ini. Dan kepada Anda yang ingin menyertai grup Band Infinity ataupun The TV Band Infinity ini, jangan segan-segan untuk sertai grup ini. Oke, semoga kita berjumpa lagi, dan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini.